Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi Puan Rosniyati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sekali lagi kita bertemu malam ni, hadir untuk sama-sama kita imarahkan perjalanan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Bagi memulakan perjalanan kuliah maghrib malam ini, saya mempersilakan Al-Fadilah Ustazah untuk membaca umul kitab dan seterusnya menyambung kupasan fiqh darah haid, nifas dan istihabah. Tafadhal mashkura ya Ustazah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akak tak buka mic ke? Tak, Akak dah serahkan majlis pada Ustazah dah. Terus dah serah ya. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Minta maaf ada apa kesalahpahaman. Alhamdulillah ya yang kita mudahkan majlis kita pada pagi ini, malam ini dengan sikit doa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung ya pada pasal keempat, iaitu sifat darah haid. Kalau kitab lama saya 18, mungkin kitab yang baru 19. Iaitu kita minggu lepas saya dah menerangkan ciri-ciri haid, iaitu yang pertama tempoh dia sebagaimana yang ditentukan oleh hukum syarak, iaitu minimum 24 jam dan maksimum 360 jam. Ya, jadi saya dah terangkan dengan dengan secara detail insya-Allah, dan juga saya cuma nak ulang sikit. Ya, buat ingatan, take note, ya, betul-betul take note. Apabila kadar darah yang keluar itu melebihi 360 jam, sama ada secara berterusan ataupun ada on and off, maknanya ada mengalir, ada patrah, ada nakuk, lepas tu balik semula mengalir dan sebagainya, maka jika ia melebihi 360 jam, ya, maka automatically kita balikkan dia kepada hukum mustadah yang 7 yang dalam muka surat berapa yang saya tunjukkan tadi, muka surat 72 ya. Jadi tak boleh, ya, tolong ingatkan ya kepada diri sendiri, kepada anak, kepada kawan-kawan ke siapa-siapalah, jangan apabila melebihi 360 jam, katalah 400 jam ke, sedang cakap lebih 15 hari 15 malam, katakan dah 20 hari ke apa, kita ambil dia 15 hari maksimum, baki dia baru kita kata istiadah. Bukan. Kalau macam itu yang sangat senang dan tak payah belajar fiqh darah. Senang.
Ya. Jadi dia bukan macam tu. Jadi okey, itu saya nak bagi ingat kat situ sebab ramai orang yang lagi kalau tak belajar, ya, tak mendalami fiqh darah, dia baca buku, nanti dia akan silap. Kerana dia ambil pada prinsip head iaitu maksimum 360 jam. Jadi dia terus tolak maksimumnya, tak ya. Jadi okey, kat sini kita sambung ciri-ciri head lagi, iaitu yang keempat, sifat darah. Maka dalam darah head ini, ya, dia kadang ya, warna dia yang macam mana yang cakap kebiasaan. Maknanya ramai orang yang darah dia berbeza-beza, iaitu pertama darah dia hitam. Maksudnya hitam ini yang bukan 100% hitam. Kalau mengikut hukum, walaupun darah itu coklat tetapi ada satu line hitam, maka dipanggil hitam. Macam itu. Ataupun kalau darah itu merun, merah merun, tapi ada satu line ataupun kata orangnya macam sedikit coklat, maka dia akan pergi coklat. Dia macam tu. Jadi darah ini ada 5, iaitu darah kuat ataupun dalam bahasa Arab dia panggil qawi. Qawi itu kuat. Maka saya cakap Melayu pun senanglah kan. Jadi ada darah kuat dan darah lemah. Maka kalau mengikut pada darah ini, hitam, merah, ya, perang, iaitu, ya, antara ni lah perang ni dipanggil orang kata apa jingga, jingga lah, merah-merah ke macam ke urin-urin pekat gitu. Lepas tu kuning dan yang ketiga itu keruh. Keruh itu kadang dia kata dipanggil grey, warna kelabu. Ya, jadi kadang-kadang darah ini bersifat pekat dan kadang-kadang berbau. Maka darah ini ada 3, ya, 3. Maknanya kata orang sifat darah ini, yang pertama warnanya, yang kedua keadaannya, sama ada dia ada ketul-ketul, berketul-ketul lah, macam senang cakap macam darah beku. Ada keluar kan sikit-sikit macam darah beku lah. Maknanya dia tidak bentuk darah yang cair macam tu. Dan yang ketiga, dia kadang ada bau. Bau lah, bau dia kuat. Jadi ya, yang dikatakan head ini, kalau orang kena lebih daripada 15 hari atau lebih daripada 360 jam, maka kita akan lihat. Sebab itu saya nak pesan ya, apabila datang ada 2-3 yang kena catat. Pertama, permulaan keluar tu jam dia. Jam dia keluar. Sebab kita tak tahu yang bulan lepas kita okey, bulan ni kita kena istiadah, kita tak tahu. Jadi sebab itu pertama kali darah keluar mesti catat jam dia. Pukul berapa? Betul-betul ni ya, tepat ya, accurate ya. Kalau kata pukul 2.50 minit tulis. 2.5 minit tulis. Jangan kata 2 je. Sebab nanti bila kita nak tengok yang katakan minimum 24 jam. Maka dia kata hukum minimum itu sekurang-kurangnya 24 jam tepat-tepat. Jadi kat situ kan, kalau kurang daripada 24 jam darah yang keluar, dia dah stop, bukan head. Jadi sebab itu dia, kalau yang menjadi kita kena catat betul-betul itu, kerana dikhawatiri kita minimum atau maksimum. Kalau tengah-tengah, tak ada masalah. Kalau tengah-tengah, kita kata, oh, kita dah 5 hari. Kita tak ambil pun pukul berapa keluar, tak ada masalah. Senang macam saya katalah, ya, macam saya dah kata itu hari, perumpamaan saya, ya, ingat baik-baik, kalau kita buat rumah, atau kita buat tanam pokok ke apa, rumah kita katakan beli tanah lot ke, 100 kaki panjang, 100 kaki lebar. Dia ngam, kata orang, 4 segi tepat. 100 kaki atau meter lah. Sekarang orang pakai meter. 100 meter lebar, 100 meter panjang. Maka kita buat rumah kat tengah-tengah. Kan? Tak kisahlah kita nak ambil betul-betul tengah-tengah, 50 meter ke sebelah kanan. Katalah kita buat rumah, buka rumah kita tu 30 meter. Jadi semua sekali ada 100 kan. Jadi kalau kita ambil 30, ada bilin 70.
Kita nak mana? Sebelah sini lebih 35, sebelah sini 35, mana rumah kita tengah-tengah? Boleh? Kita nak ambil rumah kita, katakanlah yang sebelah sini kita nak tanam pokok, katakan dekat dengan hutan ke apa. Jadi kita kata tak nak yang kat sini dekat dengan madiran, kita nak ambil. Jadi yang sebelah sana tu kira hutan, kita jauhkan. Jadi katakan okey, kita buat sini 20 kaki. 20 kaki kita dah buat rumah, 20 meter lah. Jadi kalau tadi kita ambil tadi berapa yang kan rumah kata 30 meter, dah ambil 20 meter, jadi belen 50 meter sebelah sana yang luas. Mana sebelah sini luas. Jadi kalau kita nak tambah rumah ke, kita nanti pakai yang sebelah kanan contoh. Kalau nak buat balai ke, buat kerja kahwin ke apa, kita pakai sebelah contoh. Tak ada masalah. Jadi kalau kita kira pun ukur tadi, sebab dalam tanah kita lebih kurang tak berapa tepat pun tak ada masalah. Terlebih katakan sejengkal, tak apa. Rumah tanah kita masih tanah kita. Tetapi apabila nak buat pagar yang ngam-ngam tadi 100 meter ke depan, 100 meter ke belakang. Mesti kalau nak buat pagar ngam-ngam, tak boleh kata terlebih walaupun seinci. Setengah jengkal ke tak boleh. Kita kena ukur betul-betul 100 meter tu ngam-ngam, kita garis. Baru tepi tu kita buat pagar. Supaya kita tak makan tanah orang walaupun seinci. Begitu juga yang sebelah sana. Jadi yang maksimumnya. Jadi sebab itu macam darah haid ini minimumnya katakan betul-betul jiran dengan sebelah kanan. Maksimum jiran sebelah kiri. Jadi kita kena ukur betul-betul supaya kita tak makan tanah orang walaupun seinci. Atau kalau kita salah ukur nanti kita pula rugi. Kita pula kurang sejengkal. Dah sejengkal tu 6 inci, kurang pula tanah kita. Jadi kena ukur betul-betul. Macam tu. Kalau lebih, boleh jadi masalah. Kalau orang tak nak lebih kurang, naik mahkamah, kena saman. Contoh, ya. Lepas tu rugi, kena bongkar balik pagar yang kita dah buat. Tambah kos lagi. Jadi kena berhati-hati, ukur betul-betul. Jadi contohnya macam ni lah haid ni. Kalau minimum, maka dia akan tengok betul tak dapat 24 jam. Maka bila itu hari keluar dia? Sebab tu kena tahu. Ataupun maksimum. Kita pun kita kena tahu nak sampai 360 jam tu pukul berapa. Maka jangan kita tak rekod tadi tarikh masa dia datang. Kalau datang dia pukul 7 pagi, 7 pagi lah tulis. Kalau dia keluar darah itu bermula 7.10 minit, tulis 7.10 minit. Sebab kita takut darah kita nanti minimum atau maksimum. Kalau tengah-tengah tak ada masalah. Ya, itu faham ya kat situ. Tapi kita kena ada berhati-hati. Kita tak tahu. Ini semua Allah punya kuasa kan. Dia nak maksimumkan kita ke, dia nak lepas ke, maka kita dah ada rekod. Okey, itu satu yang kena ya. Jadi dalam ni. Yang kedua, kita akan tengok warna darah tadi. Ya. Jadi warna darah tu sebab tu bila kita kata orang kotek tu bila kita lucut jangan terus buang, tengok. Kena rekod ada ketul-ketul tak? Ada tak macam biji-biji ke contoh. Hari pertama ke atau hari kedua, lepas tu ada tak bau. Contoh. Ya. Kalau ada kita catat. Jadi katakan keluar hari ini bermula pukul 5 petang. Ya, ataupun bermula pukul 5 minit petang, warnanya coklat kehitaman, ada sedikit bau dan ada macam biji-biji. Macam tu kita rekod. Berapa hari? Besok ada lagi tak? Lusa ada lagi tak? Kalau katakan besok warna masih lagi coklat kehitaman tetapi tidak ada ketulan. Macam tu. Jadi kita kena rekod. Kerana apa kita kena rekod? Sebab nanti ada hukum kat sini. Ya, saya bagi tahu dulu. Apa hukum dia? Kalau warna darah ini kita pakai hukum tamyiz. Apa itu tamyiz? Nanti ada saya terangkan dalam hukum. Itu salah satu hukum daripada 7 hukum yang kita kena. Ya, hukum tamyiz. Jadi yang ini warna. Jadi apa dia punya key dia? Darah yang qawi adalah haid, yang lemah adalah istiadah. Tu dia punya sifir dia.
Jadi apa yang maksud dia warna. Katakan kita catat dua hari warna merah kehitaman. Ada ketul-ketul. Ada bau. Itu qawi lah tu. Darah kuat. Lepas tu kita catat. Hari kedua tak ada ketul-ketul. Tapi bau dia ada sikit-sikit. Tapi warna dia tu dah coklat kemerahan. Dah tak ada hitam lagi. Masih kuat lagi. Macam tu. Jadi kita rekodkan yang. Kita buat. Kalau tak ada pun buku kita buat garisan. Buat garisan, warna darah, sifat darah. Macam tu. Tarikh mula jam pukul berapa. Kita pandailah. Kita create lah sendiri. Ya, jam pukul berapa. Tarikh berapa hari bulan. Pertama. Macam tu. Lepas tu jumlah jam. Ya, kita buat. Okey. Jadi macam itu. Itu yang dikata warna darah bermula ya dari atas itu hitam, ya, merah, ya, lepas tu perang atau jingga, lepas itu kuning ataupun keruh. Ini dia punya skill dia. Tapi kalau kita nanti akan rekod dengan detail kita. Ya, ini cuma dia bagi 5. Nanti katakan kita kata warna merah. Kita rekodkan situ merah merun. Kita tahulah merah terang. Kita tambahkan. Sebab yang ini dia panggil key dia je. Merah aja, key. Tapi kalau kita buat catatan, kita akan merah ni ada banyak yang. Merah merun. Merah cerah. Merah jambu. Kan merah juga kan. Macam itulah kita rekod. Katakan hari kedua merun. Hari ketiga merah terang. Hari keempat merah jambu. Contoh. Lepas itu hari kelima dia dah masuk tadi apa? Jingga. Merah kepada kuning. Macam tu. Maaf. Ya. Jadi macam tu ya yang. Jadi lepas tu katakan lepas merah jingga katakan dia dah masuk apa yang apa tu kita panggil kuning pekat. Ataupun kita boleh dia panggil kata kuning oren ataupun kita panggil dia oren. Lepas tu turun kepada kuning. Lepas tu turun kepada kuning cair. Contoh. Ya. Walaupun tadi dia kata kuning, tapi kita bila rekod itu kita jangan tulis kuning je. Kuning itu dia punya main dia. Main dia macam hitam. Tu main dia hitam. Tapi nanti hari pertama katakan memang kehitaman. Lepas tu katakan permulaan. Lepas tu dah malam kita kata coklat kehitaman. Contoh. Ya, kita jangan ikut pada ini. Ini dia kata dia bolkan 5 tu sebagai satu apa ya panggil. Satu takkanlah dia nak tulis merah jambu, merah kuning. Nanti apa tu? Kelas je, kategori. Kategori dia 5. Yang besar lah. Main dia yang besar 5. Tapi dalam yang besar ini bila kita buat catatan itu kita sendiri yang rekod pecahkan. Kalau merah tu ada banyak kan yang macam kalau hitam tadi dia kata mula-mula dia kata coklat kehitaman. Lepas tu bawah sikit coklat. Lepas tu bawah lagi sikit coklat kemerahan. Contoh. Tu dalam kelas hitam. Lepas tu masuk pula pada yang kedua kalau dah makin turun pada warna merah. Itu dia punya jenis yang kedua merah. Mula-mula kita kata merun. Pekat lah tu. Lepas tu kita pun kata dah makin kurang kita tengoklah. Merah cerah. Merah menyala. Boleh jugalah pun nak cakap. Lepas tu merah muda. Merah jambu contoh. Lepas tu dah merah jambu nanti dia turun lagi kat situ pada warna apa yang perang. Perang ni macam merah ke apa dia oren merah ya dia panggil jingga. Macam itulah. Lepas tu kita tulis oren cair. Lepas tu nanti kita tulis lagi kekuningan. Lepas tu kita tulis dalam bab kuning tu kita kena closekan lagi. Mula-mula tengok kuning pekat. Lepas tu kuning sederhana. Lepas tu kuning cair. Lepas tu apa lagi? Nanti dah habis kuning dah cair.
Kita dah tengok dah macam warna kelabu-kelabu. Grey. Grey pekat katakan. Grey macam itulah kita buat. Ya, tapi dalam clause itu, dalam tajuk besar dia merah. Tapi kita rekod ada banyak merah. Sebab nanti dalam merah ini dia nanti merah merun, ya, kita panggil dia kawi. Merah menyala kawi. Tapi dah kira merah jambu, ya, itu kita dah panggil dia darah lemah dah. Ya. Jadi macam tu. Jadi biasanya yang darah kuat ni dia dua je. Merah merur kecoklatan sampailah kepada coklat kehitaman. Lepas tu yang lagi kalau dia merah menyala, kadang-kadang dia jadi lemah. Kadang-kadang dia jadi kuat. Kalau kita ada catatan tambahan merah menyala. Lepas tu kita rekod kat situ ada bau, ada ketul-ketul, ada jadi kuat. Macam tu. Ya. Tapi kalau macam merah coklat kehitaman, dia tak ada ketul, tak ada bau, dia tetap kita panggil dia kuat. Macam tu. Ya, sebab tu kita tengoklah kat sini kan, dia kata kadang-kadang darah yang keluar itu bersifat pekat dan berbau. Itu pun menunjukkan dia ciri-ciri lah. Ciri-ciri darah itu qawi. Okey. Jadi warna kuning pada dan keruh, ya. Jadi pandangan yang asah di kalangan fuqaha, dia kata dia mengikut mazhab Syafi'i, ya, dia kata ialah darah berwarna keruh dan kuning dianggap sebagai haid. Berdasarkan dalil, ya, dia kata riwayat Imam Bukhari bahawa dia katakan wanita yang menghantar kepada Sayyidatina Aisyah, ya, percakapan di dalamnya terdapat kapas yang mempunyai kesan darah kuning, lalu beliau menjawab la tahjalna hatta raina qassatal bai'ah. Ya, jadi apa maksud dia kat sini? Maksudnya janganlah engkau tergesa-gesa bersuci sehingga kamu melihat kapas yang putih. Putih ni yang bukan putih susu tu, bukan. Ya. Putih itu putih ni jernih, macam kalau kita makan pedas. Kalau kita makan pedas tu kan tiba-tiba keluar air ingos. Ataupun kita baru nak sersema. Macam itulah, itu dipanggil jernih sebenarnya, ya. Bukan putih. Jadi kat sini, ya, satu lagi kesan tanda dia itu, ya, kadang-kadang tak ada kesan putih. Kita korek tak ada apa-apa, kita tengok bersih aja. Dia tengok yang kalau putih susu itu dia putih, kita tengok betul-betul kat cahaya matahari, adakah dia grey? Sometimes dia ada grey tau, dia light grey. Maka kalau masih sebelum 360 jam itu dikira heat. Ya. Kalau macam putih, sebab ada orang dia putih itu dia ada penyakit keputihan. Tu memang dah tak dah. Jadi sebab itu, ya, dia ada dua pandangan, ya. Kalau dalam Imam Syafi'i itu dia ada Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Dia ada sikit pandangan berbeza lah. Tapi senang cakap, kalau mengikut mazhab Syafi'i, warnanya sehingga keruh, ya. Maknanya keruh itu bukan dia grey lah, grey, kelabu. Maka kalau kelabu itu, ya, kalau belum capai waktu maksimum iaitu 360 jam, maka kelabu itu masih dianggap haid. Macam tu. Ya. Kayaknya Ustazah memang kalau nampak belum jernih itu memang masih dalam tempoh tu memang haid lah Ustazah kan? Dengan syarat belum sampai 300, itulah gap dia tu. Ya, faham. Kalau dia keluar gap tu, itu memang dah tak. Faham. Faham, ya? Kalau keluar gap daripada 360, sometimes merah itu, ya, merah menyala itu pun dah bukan haid. Ya, jelas sayang? Maknanya yang nak kena jaga sekarang warna dan juga tempoh.
Betul Ya. Ustazah. Okey, baik. Warna tempoh dengan tu bau, apa tu sifat darah. Sifat Dia darah. berbau ke berketul, kita rekod. Sebab Baik. nanti apabila lebih waktu, kalau kita rekod kat situ merah menyala. Tapi kita kata in bracket ada ketul, ada bau. Maka itu masih dikira darah qawi. Head. Tapi kalau kata merah menyala, ya, tak ada bau, tak ada warna, dia kadang dah jadi istiadah. Nampak tak yang? InsyaAllah faham Ustazah. Sebab tu kena record in detail ya yang. Ya. Kata orang putih very fussy. Kata Maknanya Jawanya telaten, teliti betul-betul. maknanya keluar je head yang pertama tu catat terus waktunya. Ya, waktu. Faham insyaAllah. Sebab itu kata orang sebagai satu rekod untuk standby. Kadang-kadang tak guna pun. Pasal katakan kita 5-6 hari tak guna. Contoh ya, macam apa? Contoh macam kita beli insurans kereta yang kalau tak ada accident, tak ada apa kan, tiap-tiap tahun kita bayar je insurans, betul tak yang? Jadi tak ada apa. Beli insurans cermin tak pernah pecah, tak ada apa. Contoh. Tapi kena beli. Sebab apa? Kalau kata contoh kerajaan Malaysia, kereta tak ada insurans tak boleh jalan. Sebab dia kata nanti kalau apa-apa langgar orang ke apa, kena tarik kat mahkamah, bayar sampai 1 juta, mana nak ada duit. Kecuali ada insurans. Betul tak yang? Jadi dalam merekod ini, kadang-kadang kita jangan fed up tau. Jangan give up. Kata, lah tiap-tiap bulan aku rekod. Tak pernah pun. Aku sentiasa maintain 5-6 hari. Mana tak langgar sepadan kiri kanan. Jangan. Sebab ini kan kata orang, memang kita macam ni lah. Buku pink yang kalau orang mengandung tu kan. Record. Kan walaupun tak sakit, tiap-tiap bulan pergi klinik, dia ambil tekanan darah, rekod. Okey, kata dia tekanan darah. Dia ambil apa lagi? Bacaan gula. Okey, dia kata kan. Timbang berat, okey, naik sikit-sikit. Bagus, kata dia, rekod lah tu. Macam tu je. Sebagai satu... Ya, terus. Sebagai satu macam apa ya? Catatan. Nanti kalau kita kena musibah atau kita kena istiadah, baru rekod ini berguna. Kalau tak kena istiadah, katalah sampai mati kita tak kena istiadah. Tak apa tak. Sebab tu rekod ini yang bila dibuang apabila dah mati. Ya, jangan kata kita dah apa yang dah menopause, katalah kita dah umur 60 dah menopause, tak pakailah ni, buang, jangan. Sebab kita tak tahu, sebab mengikut mazhab Syafi'i kata walaupun dah berhenti darah selama 10 tahun, jika darah yang keluar balik itu dia kata ada ciri-ciri haid, maka haid. Kita takut bukan darah yang keluar balik tu ciri-ciri haid, kita takut terus kena istiadah. Ya. Jadi nanti apabila nak direkod mana satu haid, mana satu istiadah, kita tak tahu, dah lupa yang dah 10 tahun tak datang. Allah nak uji mana kita tahu. Dah 10 tahun, dah. Nanti kena hukum yang kelima. Ingat tu hukum kelima, air mata, tak ada air mata menangis. Kering air mata. Ustazah, soalan di chat room. Okey, tadi Ustazah kata tempoh dengan sifat dan warna. Ujian untuk orang yang buta warna, dia tak dapat nak membezakan. Macam mana tu Ustazah? Suami dia ada tak yang ataupun orang yang terdekat yang kena minta tolong lah. Kena minta tolong lah macam tu. Ya. Sebab itu. Sebab apa? Sebab dia warna ni dia ada hukum dia. Hukum dia kita panggil hukum tu kan nanti hukum yang 7 tu, tapi dia dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab dia panggil hukum dia apa yang? Dia panggil hukum dia mutahirah, katakan mubtada. Macam tu. Ya, dia bahasa Arab lah, tapi bahasa Melayu dia adalah katakan kita kan kalau katakan hukum tamyiz itu kita pakai mubtada muaizah. Kalau bukan hukum tamyiz kita panggil dia gairu. Gairu mubtada muaizah macam tu. Tapi tu cakap Arab lah. Nanti bila sampai kat situ saya akan terangkan dalam Melayu senang. Ya.
ya jadi kena rekod. Jadi katakan walaupun kita dah menopause, buku itu kita simpan. Mana tahu dah mati baru pesan dengan waris, ni mak dah mati tak pakai baru buang. Selagi kita hidup, walaupun kita dah umur 60 70 kita simpan. Takut kita datang. Itu. Kalau kata senang cakap, kalau Allah nak uji, kita tak tahu yang. Jadi kita dah ada standby, dah ada rekod. Macam tu ya, boleh ya yang. Sebab nanti lagi yang selalu yang orang kena hukum kelima, pasal dia dah lama, lupa. Dia dah tua-tua, lepas tu suruh ingat, yang biasa tak ingat. Itulah jadinya. Sebab itu yang kena rekod. Okey. Boleh faham ya? Jadi selepas itu dia kata apa tadi? Sebab ini yang membuktikan ya. Sebab pernah hukum ya. Ini bukan saya nak cari salah mana-mana. Cuma saya nak nak bagi tahu sebab ialah ramai orang tanya saya kan. Dia kata, Ustazah, saya dah berhenti darah. Tak keluar lagi. Ustazah kan saya kata, saya ajar mana-mana lah. Tapi orang tu tanya, dia kata sebelum ini saya diberitahu. Dia tanyalah dengan Ustazah Gul yang ajar ke apa. Dia kata kalau darah berhenti, jangan mandi. Dia kata kena tunggu 24 jam. Lepas itu, kalau tak keluar, baru mandi. Mandi wajib. Saya kata kenapa? Sebab alasan pertama dia kata ambil waktu minimum head itu 24 jam. Okey. Satu. Yang kedua dia kata takut mandi nanti dia kata 1-2 jam keluar balik dia cakap. Jadi itu yang salah. Yang salah. Kita tengok pada hadis ya daripada Aisyah radhiyallahu an, apa dia kata? Janganlah kamu tergesa-gesa bersuci sehingga kamu melihat kapas yang putih. Apa maksudnya? Maksudnya yang kena korek. Jadi itu maksudnya. Memang dia kata kalau dah darah tak keluar, jangan mandi. Jangan tergesa-gesa mandi. Sebab itu kadang-kadang jangan kitab ini tak boleh baca sendiri. Nanti tak faham, dia kena bertalaki. Ya. Jadi macam katakan ialah saya bertalaki dengan guru saya, nanti faham, kita ajarkan. Maksudnya kita kena ambil kapas atau perca putih, kita masukkan ni. Jadi saya ni 1-2 uras. 1-2 uras dipanggil lubang zahir faraj. Maka kita oles kat dinding dia. Kita oles kat dinding, kita tengok ada tak kesan darah. Itu dipanggil patrah. Patrah ni hukum dia sama macam haid yang sama macam haid. Cuma dia senang cakap dia masih ada darah haid tetapi darah itu tak mengalir keluar dalam salur darah bahagian zahir. Sebab itu jangan korek lebih daripada 2 tanda. Kata kalau kita koreklah sampai dalam, katalah contoh ibu-ibu dah kahwin dah ada anak, tak takut pecah darah, korek sampai dalam, ada kesan darah, itu tak pakai. Sebab itu nanti yang batin. Kalau darah di saluran batin, maka itu tidak dikira. Nanti jadi silap. Kita korek sampai dalam, kata orang macam nak apa tu, nak ambil apa, buat pap smear tu. Yang korek sampai dalam tu. Nanti ada kesan darah. Dah kita kata, oh aku haid lagi. Patrah haid. Tak. Yang dalam tu kira macam, tak kira lah dalam. Kata contoh, darah haid belum keluar masa darah rahim. Mana kita kira haid? Macam tu. Jadi dikorek lubang farad yang zahir. Macam juga kita mandi wajib, maka yang zahir faraj itu kena masukkan air. Contoh. Macam tu. Jadi apabila darah tak keluar, kita ambil perca kain putih ataupun apa tadi? Apa tadi yang? Saya nak cari perca lah yang. Tadi saya ada bawa ke tidak? Tak apalah tak.
Jadi perca kain putih, kalau saya buat macam ni yang saya tak guna cotton bud. Ni katalah perca ya, tujung saya. Ambillah perca kain putih, kita masukkan jari telunjuk ni. Macam ini yang, macam ni. Kita masukkan. Macam ni kan. Nampak tak? Lepas itu kan kita macam ni lah. Telunjuk kita ni, kita balut dengan jari. Lepas tu kita masukkan sini. Lubang paras kita tu yang zahir. Kita korek dinding ni. Lepas tu kita keluarkan. Lagi senang. Perca kain, ya, yang tapi putih ya, jangan hitam. Tadi mana saya ada nak bawa tapi dah kat mana lupa. Ya, lagi senang, ya. Macam tu. Kita ambil, kita ni kan, bulut. Ataupun kalau ada macam tisu yang kuat tu, tapi saya tak suka tisu. Pasal kadang-kadang tisu ni apabila dia kena basah, takut dia tertinggal kat dalam tu. Tisu kan. Saya lebih suka gunakan kain. Ustazah, kalau yang guna cotton bud selalu Ustazah macam mana? Boleh juga. Boleh. Tapi jangan beli yang kedai RM2 yang betul. Saya ni cakap ada orang sampai pergi klinik, sampai apa nurse marah dia. Yang awak nak ikut kenapa kata dia. Habis tu dah lah saya kata 2 jari. Dia pakai cotton bud, mentang-mentang lah dia dah beranak, dah apa. Jadi dia tak kira lagi pecah darah ke tidak. Dia jolok dalam-dalam yang tertinggal yang. Dah ada kena pergi kat nurse kan, kena ni lah. Tapi boleh diambil. Dah nurse marah. Jadi saya kata yang kau janganlah pakai cotton bud yang murah, yang loser tu. Kena dalam kau korek-korek tanggal. Yang dalam tu makin dikorek makin ke dalam. Jadi pakailah cotton bud yang mahal. Belilah dekat mana tu yang dekat apa? Watson ke, macam Ellen Watson lah pula, tapi saya bukan dapat duit pun, atau kat DNY ke, yang mahal sikit yang satu cotton bud tu macam harga dia RM4 lebih, RM5 lebih. Jangan kau beli kedai RM2. Ustazah. Kat farmasi ke. Kau jangan beli cotton bud yang murah, yang apa tu yang apa tadi? Kedai RM2. Betul Ustazah. Yelah, dia pasal bukan tak bagus kedai RM2 tu. Tetapi dia murah, jadi dia pun tak great tau. Dia macam apa? Kau golek tangan dalam tu yang ada. Anak murid saya. Lepas tu saya kata lah, lepas tu dia kata, Ustazah, misi marah. Dia kata, kenapa macam ni? Saya kata, memang ikut hukumnya wajib. Saya kata, kalau setakat 2 yang 2 jari tepi sini, kalau tetangga pun boleh ambil yang sampai dalam, kenapa? Dia kata, saya korek sampai dalam. Pasal dia dah kahwin, tak fikir pecah darah kat pecah darah. Saya kata, kalau awak korek sampai dalam kan, ada darah nanti dah payah. Sebab yang batin itu kira macam belah dalam, bukan lagi patrah. Dia yang patrah ini yang bahagian zahir. Ya. Macam yang korek telinga, yang janganlah beli yang murah-murah yang tertinggal kena payah. Beli yang mahal, jadikan macam itulah kat farmasi yang mahal tu dalam RM4 lebih ke, macam itulah RM4.8 tak salah satu tu. Jadi dia ialah ada mutu, jadi dia tak mudah tanggal. Kita beli yang murah, kena apa tu, kena lembab dalam tu dia ya. Lepas tu saya kadang-kadang saya suka pakai kain aja. Kain putih tu, saya anulah bolut kat tangan ni, kata orang kan, kita pun macam tu. Tadi itu wajib. Ya. Bukan sunat. Minta maaf, kadar kita nak korek tu. Minta maaf Ustazah. Sama tengok jari saya. Sama macam bila kita mandi hadas lah Ustazah kan? Ya, zahir paras. Ini je awak tengok jari masing-masing kan ada 3 ruas ni kan. 1, 2, 3. 2 je yang 2 je. Sebab maksimum 2. Saya dapat respon ada yang tak pernah buat Ustazah. Maknanya mandi hadas tak buat pun satu masalah juga kan. Dia kena air macam ini yang sebab ini Sayyidah Aisyah yang berkata kan, apabila kamu tidak mengalir darah, jangan tergesa-gesa mandi. Ya, kata Sayyidah Aisyah. Maka dia kata hendaklah kamu mengambil perca warna putih atau kapas, dimasukkan dalam saluran zahir faraj dan dikoreklah. Selepas itu dikeluarkan dan lihat adakah ia bersih, iaitu tiada kesan darah, ataupun terdapat yang macam tadi ingos, macam tu, itu dah keputihan.
Ataupun dia kata kalau ada pun dia kata warna putih. Itu kalau orang ada penyakit keputihan tapi bukan warna grey. Jadi kalau kita korek yang walaupun ini pengalaman saya lah ya, saya cerita pengalaman saya. Kalau saya korek last minute tu kata orang ya, kita tak keluar, kita korek mula-mula nampak macam banyak sikit lah. Kata orang macam berlumur lah. Tapi kalau macam dah 2 jam, 3 jam nakok tu, tak keluar tu kita korek, kita akan dapat macam satu tali. Siapa pernah dapat? Macam satu tali likat gitu, warna merah ke, warna apa ke, kan? Dia macam tali rambut macam tu. Itu masih lagi. Ya, itu masih lagi dikira patrah, masih lagi dikira hit. Ya, tapi biasanya kalau dah jumpa tali tu, setengah jam lagi memang tak ada dah. Bila kita korek lagi setengah jam memang tak ada. Waktu nak korek 10 minit sebelum masuk waktu, 10 minit sebelum habis waktu. Sekurang-kurangnya kita kena cek. Tapi biasalah pengalaman saya, kalau dah jumpa yang bertali tadi tu, itu kata orang ya, memang last kopek lah. Kalau orang kata panggil last kopek. Lepas tu dalam setengah jam kalau korek memang dah nakok. Tidak boleh mandi. Sebab Sayyidina Aisyah kata, ya, sebab orang dulu alim, warak. Bila dia hate tu dia susah hati tahu. Jadi kan dia asal tak keluar je dia terus mandi. Mandi sembahyang. Jadi kan apabila benda ini ya dapat tahu, Sayyidina Aisyah dapat tahu, dia mengkonfirmkan dengan Rasulullah. Maka Rasulullah lah yang ajar Sayyidina Aisyah. Sebab kan benda perempuan, jadi Rasulullah pas kepada isteri dia sebab malulah. Ya, orang tu Nabi dan hukum tak malu, tapi kita orang perempuan nak tanya Nabi malulah. Jadi melalui Sayyidina Aisyah. Jadi Sayyidina Aisyah lah yang belajar dengan Rasulullah. Jadi dia kata apabila darah tidak keluar, janganlah tergesa-gesa mandi wajib. Hendaklah kamu, dia kata, mengambil perca putih atau kapas dioles. Dioles. Di bahagian zahir lubang faraj. Zahir yang bukan batin. Maka zahirnya itu tengok jari masing-masing maksimum 2 ruas. Maksimum. Ustazah, ada soalan lagi Ustazah pada chat room ni. Silakan. Okey, keadaan kalau kita nak oles tu memang kita kena mencangkung Ustazah kan? Minta maaf. Okey. Soalannya kalau orang yang uzur, dia nak mandi duduk atas kerusi contoh, macam mana dia nak korek nak oles tu? Orang yang uzur dia tak boleh cangkung Ya, Dia betul. duduk je lah yang atas tu jamban duduk. Waktu dia duduk. Kangkangkan peha dia kiri kanan. Maknanya sekadar yang dia boleh buka lah. Okey. Jamban duduk lah kan. Harap yang bertanya jelas lah kot. InsyaAllah. Ataupun kalau tak ada jamban duduk, kadang-kadang saya tengok ada orang dia beli macam farmasi punya kerusi. Farmasi punya kerusi yang berlubang, yang kan ada kan macam yang kata ada orang tu dia tak pergi beli air, dia beli kerusi yang berlubang. Yang macam tempat duduk tu lah. Betul. Tak kisahlah, boleh. Kalau lah kata yang tak ada, maknanya dia kena usahakan juga Ustazah kan untuk oles. Dia kena baring boleh? Baring, kangkangkan. Kita macam kena bantal lah kalau katil apa tu hospital dia boleh dirikan kan. Jadi kalau macam kita kat rumah katil tak ada, kita pakai bantal lah, tinggikan bentukkan bentuk. Mana tak boleh abaikan lah Ustazah, memang kena cari jalan buat. Wajib. Masya-Allah. Wajib. Wajib tu je. Sebab kenapa wajib? Sebab ada hukum kat situ. Kalau yang ada lagi darah di area zahir faraj, dia tak keluar tapi dia ada melekat ke di zahir faraj ke apa, maka itu hukumnya patrah. Apa maksud patrah? Ada darah tapi tak keluar. Hukum dia sama macam haid. Jadi kalau kita mandi, sebenarnya kita belum suci. Jadi mandi kita tak sah. Kalau kita biar,
kata macam yang ada itulah macam ada orang tanya saya. Dia kata biar 24 jam. Buat darah itu memang 2 jam aja ke 3 jam dia dah nakak, maka kita dah tinggal berapa waktu solat. Mungkin 3 waktu atau 4 waktu kita dah tinggal solat. Tak boleh, kan? Jadi senang cakap, kalau orang putih kata by hook by crook wajib korek. Boleh? Jelas? Jelas tak? Jelas Ustazah, insyaAllah. Kalau kata Ustazah, saya ni anak dara. Ni saya cakap terang-terang lah ya. Tak maaf, bukan nak melucah. Nanti pecahlah dara saya korek Ustazah. Masya Allah. Dara tu yang duduknya 6 inci kat dalam. Sama macam kepanjangan zakar. Dalam, atas. Kita korek bukan sampai kat batin. Kita korek dekat zahir 2 inci je yang. 2 uras jari. Maka tak sampai lagi. Kalau nak sampai dara tu, dalam ruas ni dalam 7. Ya, dalam 7 ruas. Jadi bagi anak dara yang jangan bimbang, insya-Allah tak akan pecah dara. Dan itu juga ruang zahir itu ya yang wajib kena air masa mandi wajib. Kalau tak sah. Dengan cara ya kita boleh ambil pancit kat tepi bibir kemaluan, ataupun macam cara orang dulu dia panggil menyangkung yang kaki kiri itu, dia pendekkan sengit. Ya, jadi bila dia siram air kat atas, automatik air itu masuk ke salur zahir faraj. Okey, saya keluar sikit daripada ini ya yang saya nak cerita hukum puasa. Okey. Boleh ya? Boleh Ustazah, sila. Selagi ada sangkut paut dengan dia ada sangkut paut. Macam ini. Biasa kan ustaz ke cakap, kalau bulan puasa, dia kata boleh mandi junub. Betul tak? Selepas subuh. Betul tak betul? Tak batal kan dia kata? Ya, betul Ustazah, betul. Tapi ada sebenarnya penguraiannya yang detail. Ya, untuk lelaki no problem tau. Ini untuk perempuan. Jadi untuk lelaki ya faham sudah ya. Jadi untuk perempuan kita kena masukkan air di rongga faraj. Ya. Jadi kalau kita mandi tak berdiri daripada mula sampai akhir berdiri tak sah. Tak sempurna mandi wajib kita kerana 2 lubang itu depan dan belakang tak masuk air bahagian zahir. Maka tak sah. Jadi sebab tu kalau orang dulu-dulu dia kata mandi masa kepala boleh siram diri. Tapi masa bahagian bawah wajib dia kata mencangkung. Kan? Bukan mencangkung yang total, dia ada sengit sikit. Kalau kita belajar tu macam orang berak. Pun sama, dia menyangkung, dia sengitkan ke kiri. Macam kaki kanan tegak, kaki kiri macam lipatkan sikit. Dia nyengit macam tu. Sebab itu apa usus besar kita di bahagian kiri mudah keluar. Begitu juga kalau kita yang ini nyangkung, senang cakap macam mana ya yang dia nyangkung peha kena buka tu. Kalau senang ginilah, macam saya dulu kecil-kecil kan, umur 6 tahun ke, saya ingat lagi lah. Kita kan suka macam nyangkung budak-budak kan. Nanti mak kita marah. Dia kata apa? Jangan nyangkung-nyangkung. Bawah tu nyelongok ada di bawah ni. Bawah tau. Saya cakap ni nak bagi faham. Jadi bila kita nyangkung, otomatik tu kita kena nyangkung, peha kena buka. Peha kena buka. Supaya yang bawah tu dia kalau kita tengok dia apa panggil celopong celopong. Bolehlah celopong ke apa. Kalau kita jauh kata nyelongop. Macam tu. Kenapa? Sebab banyak orang ketawa lah, tak apa. Sebab bila kita siram air, ya air tu nanti kan dia berjalan lalu dekat hari-hari kita, dia akan masuk air itu dalam apa zahir lubang zahir faraj. Maka sahlah. Lepas tu dia kata mandi wajib kalau berdiri daripada beginning to ending memang tak sah. Kecuali awak duduk ambil getah. Sekarang kan orang kadang budak-budak sekarang dia tak pandai tu dia nak buat macam tu. Dia kata takut tak masuk. Dia kan sekarang pun bilik air kita pun ada pemancit ke apa tu. Dia taruh kat bibir paras dia pancit. Dia pancit. Macam tu. Maka confirm masuk. Jadi sesiapa yang mandi wajib. Ni saya bagi tahu.
bulan puasa. Tak kira dia puasa wajib ke, puasa sunat, puasa qada ke, kalau dia mandi lepas subuh, ada dua hukum. Kalau dia masuk bahagian zahir faraj itu automatik, maka tak batal puasa dia. Tak batal puasa dia, faham? Tetapi kalau dia tak pandai macam tu, dia kata aku tak pandai menyangkung, biar benda bawah tu nyelongop, automatik air masuk mengalir daripada atas, maka dia pun kata, alah aku senang mandi diri, lepas tu nanti yang kendian aku duduk, kata dia, dekat jamban duduk, aku ambil getah paip, aku pancit kat tepi tu, biar air tu masuk dalam lubang faraj. Dia kata gitu kan, dengan dia sengitkan sikit dengan lubang belakang, maka batal. Kenapa batal? Apabila kita pancit, dikuatiri air itu masuk sampai had batin. Okay, yang jadi sesiapa yang tak pandai mandi, apa tu kata orang, apa tadi, nyangkung nyelongop, maka mandilah sebelum azan subuh. Kalau mandi selepas subuh, nanti batal. Kalau kita masukkan air. Sebab air masuk kan, sengaja masuk. Faham tak? Kalau kita nyelongop, dia masuk itu memang kawasan zahir. Ya, contoh. Contoh, kita berkumur-kumur kan, kita berkumur-kumur kan tak batal. Lepas pukul 2 makro, lepas pukul 2 pula. Lepas zuhur makro. Tapi coba kalau awak masuk air, komor-komor, lepas tu lepas, tertelan air tu. Sampai lepas ni lah kata orang. Kan batal? Macam itulah. Jadi kalau dia air itu sampai had zahir lubang faraj, tak batal. Tapi kalau kita tak pandai, kita macam saya lah contoh. Saya cakap saya lah. Kaki lutut sakit yang dah tua-tua ni, kalau buat stand macam itu, boleh nak tersungkur kan. Jadi saya kalau mandi, biasa je lah. Mandi diri. Last, nanti saya duduk kat lubang jamban tu, kan. Saya pun tarik getah, kan. Macam kita nak cebuk berak, cebuk kencing, saya pancitkan ke dalam depan belakang. Jadinya, kalau saya buat macam tu, kalau saya puasa, batal. Sebab kita masukkan air lubang depan tu, takut dikuatiri, kita pancit kuat kan, nanti masuk ke had batin. Boleh ya, jelas ya? InsyaAllah sudah jelas. Alhamdulillah. Jadi macam itulah, kalau bulan puasa ke, atau puasa lepas sahur tu, kalau lepas ehem-ehem tu mandi. Jangan tunggu azan subuh. Itu lebih selamat. Okey ya? Jadi macam tu. Sebab ini, mandi dah besar, ya, kalau tak masuk lubang zahir faraj, memang tak sah. Ya, itu kena tahu. Okey. Jadi ingat ya, yang bila darah tak keluar, jangan tunggu. Jangan tunggu 24 jam. Kenapa tak boleh tunggu 24 jam? Kalau betul-betul dia nakok. Nakok tu maknanya apa suci? Kita dah meninggalkan solat. Berapa tu? 3 fardu ke? 4 fardu ke? Kita tak tahu. Ya? Jadi itu. Jadi itu sebab hadisnya ini. Jadi hadisnya ada 2. Jadi kenapa korek tu? Mengkonfirmkan. Sama ada kita nakok ataupun kita patrah. Sebab dalam hal ini ada orang dia warak. Dia warak apa? Bila tak ada darah keluar je dia pun mandi. Ni cerita zaman Sayyidah Aisyah lah. Mandi. Lepas mandi solat. Sekali nanti katakanlah 3-4 jam keluar balik darah. Maka itu yang tanya. Sayyidah Aisyah kata, mandi itu dah confirm ke? Darah tak keluar? Dekat salur. Tak korek kata dia. Itu yang Sayyidah Aisyah kata, janganlah kamu tergesa-gesa mandi apabila berhentinya darah mengalir. Maka make sure, pastikan ada tak. Lepas tu saya pesan tu orang yang bila datang haid, dia yang puasalah, minum ais. Masa datang haid je lah puasa. Ya, sebab mak saya kata
kalau datang heat ni, asyik minum air kan sejuk. Itu yang selalu peranak kita tu sejuk, dia kata. Jadi darah tu macam nak keluar tu pun dia beku. Kan darah kan, cuba kau simpan darah tu dalam peti ais, kan beku. Jadi dia kata darah tu beku, flow, tak perlu banyak kat dinding-dinding tu. Jadi dia kata seloknya kalau orang heat ni minum air suam-suam. Ataupun minum teh panas ke apalah. Ya, tapi saya cakap budak-budak sekarang kan, saya cakap terang lah kan, ya. Walaupun ini tak masuk dalam hukum syariat, tapi itulah satu cara. Pergi pagi-pagi kadang-kadang ya, masa ada cuti ke, suami sekali-sekali ajak pergi kedai makan ke. Ya. Ya Allah, kalau tengok budak-budak muda, baik lelaki, baik perempuan. Ya, kadang umur baru 10 tahun. Tengok aja semua ada batu. Maknanya apa? Teh ais lah, melo ais lah, semua yang ada ais-ais. Itu tak elok sebenarnya, ya, terutama masa datang bulan. Jangan. Nanti tu yang dia kata orangnya, dia melekat dekat dinding tu, patrah lama. Nanti patrah lama, sampai lebih 15 hari, dah jadi istiadah. Jadi sebab itu kan, kita minum. Kalau mak saya kata, masa masak sayur tu pun taruh lada sulah. Lepas tu kalau Cina kan, dia masak sayur, tengok kan dia taruh lada sulah, taruh bawang putih. Biar panas. Jadi kalau biar panas kan, dia cepat keluar, dia tak patrah sangat. Dia tak melekat sangat kat dinding paras tu. Macam tu. Ya yang masalahnya, kalau keluar, ada orang cerita, tanya, Ustazah, saya ni, dia kata, darah yang keluar 5 hari. Tetapi dia kata, saya korek ada aja, dia kata, warna kuning sampai 15 hari. Dia kata. Wai, saya kata, 10 hari patrah. Mak ai. Nasib baik saya kata, alhamdulillah. Awak 15 hari ngam-ngam, lepas tu dah tak ada nakok. Kalau lebih, apa jadi? Dah kena hukum mustadah. Perempuan yang kena istiadah. Baru itu hari, baru minggu lepas tanya. Jadi saya kata, ada juga ya orang. Allah nak uji. Jadi kan dia tanya, saya tak nak lah berletih. Ni saya cakap, kalau orang tu ada kat dalam ni ke, saya tak tahu. Sebab kadang-kadang orang yang tanya tu, dia tak kenalkan diri. Saya pun sekarang dah tak kisah dah. Kau tak nak kenalkan diri ke apa, awak tanya je, saya jawab je. Kan? Kalau dulu kadang saya kata, dari mana, boleh kenalkan diri dulu ke apa. Sekarang saya kata, dah lah tak payahlah. Nak jawab cepat je, cakap kan. Jadi dia kata 10 hari dia patrah. Hebat tu. Baru minggu ni lah tanya. Dia kata, adakah itu Ustazah? Dia kata, saya hate. Warna apa? Saya kata warna kuning. Dah sampai tak 360 jam? Belum. Tapi dia kata sampai last day. Dia kata hate lah tu. Hate ya Ustazah. Nampak? Ya yang? Jadi kemungkinan tak tuduh lah. Saya tak tuduh. Itu saya kata kemungkinan tadi suka minum sejuk-sejuk kan. Sebab tu saya kata kalau mak saya kan bila kering aja katakan hari ke-6, tu dia suruh dia buat lada sulah tu yang original tu. Tampur sikit air, dulu-dulu kita susah, tak ada madu. Pakai air, gentil-gentil tu, bulat-bulat kecil tu, suruh dia telan. Kenapa mak telan 3 biji? Kata dia, jangan banyak, sekali je telan. Kenapa? Dia kata biar panas. Nanti salur paras tu panas, dia kata semua darah tu keluar. Dia kata keputihan-keputihan pun keluar semua, kata dia. Dia cuci bersih. Tapi betul yang saya buat memang kering. Memang kata orang keputihan tak ada, apa tak ada. Bersih lah. Macam tu. Saya buat macam tu. Lepas tu memang kalau orang tua-tua, tanyalah kalau kat dalam ni ada orang tua-tua atau mak dia orang tua-tua yang dah 70, 80 contohlah. Mesti mak dia kan marah. Anak dara minum air batu lagi-lagi kalau datang bulan. Ya. Jadi macam itulah salah satu bukan tak boleh minum air batu, cuma masa datang bulan tu janganlah minum, puasalah. Puasa minum air batu, nanti bila dah bersih tu minumlah banyak-banyak ya. Kita nak elakkan tu patrah tu lama-lama ya. Macam tu. Okey. Jadi nanti kita akan sambung kepada bab kelima ya, darah yang dilihat oleh wanita hamil. Ya, jadi dalam wanita hamil ni pun ada yang istiadah, ada yang bukan, ada yang haid. Kita akan bincangkan
Jadi masa pun dah sampai ya. Cuma saya bukalah kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan untuk ya kita raikan sebelum saya tutup. Ustazah, ada yang respon melalui WhatsApp pada saya ni. Silakan. Dia oles. Tapi masa dia oles tu dah bersih. Tak ada dah warna-warna yang keruh ke apa. Tapi bila dah mandi, dah solat semua, sekali waktu petang ataupun macam maghrib tu, ada balik datang slide macam tu. Masih dalam tempoh, belum telajak tempoh lagi. Maknanya kita ignore je lah yang solat tadi. Kita masih dalam dia macam ni yang dalam hukum memang ada orang macam tu, dia on off. Cuma kita kena ambil hukum syariat. Apabila kita dapati nakok, maka masa itu wajib mandi, ya, wajib mandi dan solat. Selepas itu jika dia keluar lagi darah, maka wajib berhenti daripada solat. Selepas itu bila dia nakok lagi, wajib mandi, wajib solat lagi. Macam tu. Tetapi kalau bulan puasa, maka yang kita kena puasa, itu dia panggil nakok haid. Nanti kita akan belajar. Ya, sebab apabila katakan darah keluar 3 hari, dia berhenti 1 hari, kita cek memang tak ada darah, memang bukan patra, nakok, maka kita wajib mandi. Lepas tu katakan 1 hari nakok, hari yang ke-5 lah nakok, dia katakan dia tak katakan tadi dia 3 hari dia keluar darah. Lepas tu hari yang ke-4 dia nakok, hari ke-5 dia keluar balik, maka hari yang ke-5 dia keluar balik itu darah haid, hari yang ke-3 darah haid, hari yang ke-4 nakok. Jadi nakok itu kita kelaskan sebagai nakok haid, ya, nakok haid. Jadi kenapa nakok haid? Pasal dia diiringi kiri dan kanan dengan haid. Jadi apa cerita semayang dia? Tidak berdosa. Apa cerita puasa dia? Wajib qada balik, walaupun dia dah puasa, kerana dia puasa dalam keadaan dia haid sebenarnya, iaitu dia panggil nakok haid. Ya, dosa tidak. Dia nakok ada 2 yang, nakok haid, nakok suci. Tapi kalau nakok suci, dia contoh nakok suci, saya bagi gambaran sekali lalu, ya, yang dia datang 5 hari ke contoh, ataupun sampai ke hari ke-10 contoh, lepas tu dia nakok katakan 4 hari, hari ke-14, lepas tu hari ke-15 dia keluar darah sampai hari ke-17. Maka nakok yang 3 hari tadi, dengar ya, dia dah turun darah. Ini saya bagi contoh lah. Nanti untuk nak faham je, untuk nak tahu je, bukan nak faham, sebab nanti ada bab dia. Katalah ya, dia katalah contoh dia datang darah 10 hari. Lepas tu 11, 12, 13 dia nakok. 3 hari dia nakok. Lepas tu 14, 15, 16, 17 dia datang darah. Maka tengok ya, 14, 15, kalau dia berhenti pada 15, ke semua itu haid. Tapi dia lajak sampai kata 16 ke 17. Jadi maka yang sebelah kanan ini 13, 14, 15, 16, 17 itu istiadah. Maka 10 haid. 11, 12, 13 dia nakok 3 hari. Nakok ini dipanggil nakok suci. Sebab kiri haid, kanan istiadah. Maka dia kena ikut yang selepasnya istiadah, maka itu nakok suci. Maka nakok suci ini kalau dia puasa dia sah, tak perlu bayar balik. Tetapi kalau dia nakok antara 2 haid, ya, macam katakan tadi dah 3 hari, 1 hari dia nakok, lepas tu hari ke-5 dia datang haid balik, ya, sampai kata hari ke-7, lepas tu dia berhenti. Maka nakok yang itu dia panggil nakok haid. Jelas sayang? Jadi yang bertanya tadi itu betul lah. Bila dia didapati dia nakok, dia wajib mandi. Wajib mandi, solat dan apa. Bila dia keluar balik darah, maka dia wajib berhenti daripada solat. Katalah keluar darah 2 hari. Lepas tu nakok balik, wajib mandi. Ada orang macam saya senang cerita yang saya lah masa nak menopause lah agaknya. Sebelah tu yang suami perasan pasal bulan puasa kan. Lepas sahur tu saya sebelum masuk subuh saya mandi sebab saya jenis suka pancit korek itu kan.
Lepas tu suami saya kata, awak ni kan tahu hukum ke tidak? Dia kata. Pasal ya kejap mandi, kejap puasa, lepas tu kejap tak solat, kejap solat, kan? Saya kata memang macam gitulah hukum sunnah, ya. Sebab dia tak pengususan bahagian head kan? Sebab dia kata apa? Aku nak cari bini yang dah tahu, senang, tak payah ajar, dia kata. Jadi tu yang dia tak mendalami head, dia pun tak berapa nak faham, tahu tak? Lepas tu dia kata, awak ni macam mana ni? Kejap mandi, saya tengok kejap sembahyang, kejap puasa. Ni besok tak puasa, tak sembahyang. Saya kata bang, saya bukan tak nak ni lokus kepala ni dah. Dua apa? Kejap mandi, kejap mandi. Abang kata nak buat macam mana kita panggil bereku kan? Macam itulah. Memang hukumnya begitu. Itu senang cakap Allah uji. Tu saya kata dalam kita ini ada ABC, Allah bagi cuti. Ada ABU, Allah bagi uji. Ya, terima seadanya kat mana kita. Boleh ya yang? Alhamdulillah, maknanya geng apa period celup cak ni yang saya nampak penjelasan Ustazah malam ni, jangan delay untuk mandi. Sebab macam kes ni kena mandi. Biar kita semayang. Asal nak kok mandi. Ya, faham. Jelas Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Rasanya dekat tu juga ada ke jemaah lain yang nak tanya soalan? Satu lagi? Satu lagi kalau ada. Tak ada saya nak tutup ni. Tak ada, kita sambung minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Jadi kalau tak ada saya tutup ya yang? Sebab saya sebelum saya ni dulu saya pas pada ni saya penutup itu Ustazah baca tasbih kafarah boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, jazak pada Al-Fadhilah Ustazah yang menyambung fasa keempat malam ni, penekanan tentang pentingnya mencatat tarikh dan waktu haid bermula dan mengamati sifat darah dari segi kepekatan bau dan mengenali warna darah terutama di penghujung haid. Masya-Allah, banyak ilmu malam ni. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib malam ni berlangsung, saya Puan Azrin Abu Bakar mewakili tim Gemendor Iman mohon jutaan kemaafan. Sebelum saya menyerahkan tugas pada Puan Masroha, kekanda saya dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih saya mempersilakan Al-Fadhilah Ustazah untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkatan pada kami, perjumpaan kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah juga ya Allah ilmu yang kami perolehi pada malam ini, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, jadikan perpisahan antara kami pada malam ini ya Allah, perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.